Sebuah kisah di tanah semenanjung. Dia tenggelam jauh ke dalam jurang keputusasaan, dihancurkan oleh masa lalu tanpa haluan, tanpa cinta dan tanpa harapan. Namun, saat tubuhnya rebah di atas hamparan pasir sunyi dan terpencil, seorang nelayan tua yang tidak mementingkan diri telah menyelamatkannya. Tiada soalan ditanya, tiada syarat diletakkan, hanya tangan yang dihulurkan dan niat yang murni. Siapa tahu, sejak saat itu, takdir mula berputar. Tetapi, apakah sebenarnya yang mendorong wanita Perancis ini untuk menamatkan riwayatnya, dan apakah yang dilakukan oleh Malaysia sehingga memaksanya untuk terus hidup? Tetapi, sebelum kita selami lebih jauh, saya berharap kisah ini membawa kehangatan dan kekuatan kepada Anda. Jika Anda menyukai saluran ini, sila tekan butang suka dan langgan. Ini akan membantu kami terus berkongsi kisah-kisah bermakna dan menyebarkan niat baik kepada lebih ramai orang. Olivia merenung keluar tingkap pesawat yang membawa jasadnya yang keletihan melintasi langit biru. Senyuman mesra pramugari tidak mampu menembusi tembok ais yang tersembunyi di sebalik matanya. Dia menggenggam erat pas penerbangan, seolah-olah sekeping kertas kecil itu adalah kebenaran terakhir baginya untuk menghilang dari dunia ini. Penerbangan sehala ke Malaysia, sebuah destinasi yang tidak pernah ada dalam senarai impiannya. Namun, disinilah tujuannya, tempat yang jauh dari setiap orang yang dikenalinya, tempat di mana, jika dia lenyap, tiada siapa yang akan mencari. Sejak pemergian bapanya setahun lalu, kehidupan Olivia bagaikan serpihan kaca yang berselerakan. Ibunya menjadi dingin dan sibuk menjalani hidup bersama teman lelaki baharunya yang kejam. Di rumah, Olivia menjadi beban. Di luar, dia dihancurkan oleh kabar angin palsu, kehilangan pekerjaan dan reputasi di media sosial. Dia dibenci tanpa sebab yang jelas. Semua ini perlahan-lahan merakuni fikirannya, sehingga suatu hari dia memutuskan, cukuplah. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur menyambutnya dengan udara lembap dan panas, sebaik sahaja dia melangkah keluar dari pintu ketibaan. Rambut perang keemasannya yang suatu ketika dahulu dipuja orang, kini basah lencun dengan peluh dan lekitan. Dia hanya membawa sebuah beg galas kecil yang berisi beberapa helai pakaian biasa, ubat tidur, dan sebuah kamera kecil. Kamera itu akan menjadi saksi bisu perjalanan terakhirnya. Olivia menaiki bas ekspres jarak jauh tanpa tahu ke mana arah tujuannya, hanya mahu menjauh dari manusia. Dia sekadar memberitahu pemandu bawa saya ke tempat yang paling sunyi. Pemandu itu tersenyum kecil lalu mencadangkan sebuah kampung nelayan kecil di pesisir pantai Terengganu. Olivia hanya mengangguk, seolah-olah nama tempat itu tidak membawa sebarang makna. Perjalanan yang panjang terasa seperti mimpi tanpa arah. Sepanjang jalan, Olivia tidak berkata apa-apa lagi. Matanya kosong, tubuhnya lesu, dan dalam benaknya, dia telah melukiskan Laut Cina Selatan sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Apabila bas berhenti, dia melangkah turun dan merenung ke arah kampung pantai yang luas dan sunyi, dihiasi dengan perahu-perahu kayu lama dan kanak-kanak yang berlari sambil ketawa. Olivia heran, mengapa tempat ini begitu tenang? Tetapi dia membuang perasaan itu. Ini bukan tempat untuk terpesona, tetapi tempat untuk menghilang. Petang itu, dia menyewa sebuah bilik kecil di rumah seorang penduduk kampung. Dindingnya papan, katilnya keras, tetapi Olivia tidak peduli. Dia hanya ingin memejamkan mata. Dia tidak makan, tidak minum, tidak mandi, hanya duduk di sudut bilik, merenung ubat-ubatan yang tersusun rapi di atas meja. Keesokan harinya, dia berjalan ke pantai. Bunyi ombak memukul batu kedengaran nyaring. Langit cerah seolah-olah mengejek kegelapan dalam hatinya. Olivia merenung air laut lama, kemudian perlahan-lahan berjalan ke laut. Tangan kanannya menggenggam erat botol ubat, tetapi pada saat itu tubuhnya mula terhuyung-hayang. Dia tidak tahu sama ada kerana kelaparan, kekurangan air, atau tangisan dalaman yang tidak dapat dibendungnya. Dia rebah di atas pasir. Dunia mula berputar sebelum menjadi gelap sepenuhnya. Tepat pada masa itu, seorang nelayan tua dari kejauhan ternampak jasad aneh terbaring di pantai seperti patung yang rosak. Dia berlari ke arahnya dengan wajah yang penuh kerisauan. Nelayan itu tunduk memeriksa nadi wanita asing itu. Nafasnya lemah, kulitnya pucat. Dia segera memanggil anak lelakinya untuk membantu. Mereka tidak bertanya banyak.
Mereka hanya mengangkat tubuh Olivia ke rumah kayu mereka yang sederhana yang dibina di tengah-tengah pokok kelapa. Malam itu, kehidupan Olivia tidak berakhir. Dia tidak sedar bahawa rebahnya itu adalah permulaan sesuatu yang tidak pernah dibayangkannya. Keesokan paginya, apabila dia membuka mata, dunia yang berbeza sedang menantinya. Cahaya pagi menyelinap masuk melalui celah dinding papan rumah. Bunyi ayam berkokok, bunyi parang Pak Cik Manan membelah kayu, dan bunyi ombak yang perlahan membuatkan Olivia perlahan-lahan membuka mata. Dia terbaring di atas tikar buluh, diselimuti selimut nipis. Matanya kabur, tetapi bunyi sesuatu yang sedang dimasak di atas dapur gas di dapur menyedarkan telinganya. Olivia cuba bangkit, tetapi kepalanya berat dan badannya lemah. Ketika dia duduk, lelaki tua itu muncul di pintu dapur. Kulitnya gelap disengat matahari, matanya lembut tetapi penuh dengan soalan. Lelaki itu meletakkan semangkuk bubur nasi di sebelah Olivia. Dia berkata perlahan, dengan nada yang dalam dan bersimpati, "Makan dulu. Malam tadi kamu pengsan di pantai." Olivia tidak memahami sepenuhnya bahasa Melayu lohat tempatannya, tetapi nada suaranya sudah cukup untuk memberikan isyarat kepadanya. Dia merenung bubur nasi itu, kemudian merenung lelaki tua itu. Dunia seolah-olah mempermainkannya lagi. Dia datang ke sini untuk mati, tetapi diselamatkan oleh orang asing yang tidak dapat berkomunikasi dengannya. "Awak siapa?" tanya Olivia perlahan. Lelaki itu hanya ketawa. Dia menunjuk dirinya dan berkata, "Manan, Pak Cik Manan." Olivia mengangguk perlahan, lalu mengambil sudu dan mula menghirup bubur nasi. Rasanya tawar, tetapi kehangatan dalam mangkuk itu meresap ke dalam tubuhnya yang dingin. Selesai makan, Olivia duduk diam, memeluk lututnya, dan merenung keluar tingkap. Pak Cik Manan hanya duduk di sudut rumah dan membaiki jala. Hari itu berlalu perlahan. Olivia hanya duduk memerhatikan kehidupan yang tidak dikenalinya. Kanak-kanak bermain wow, wanita menjemur ikan masin, radio lama memutarkan lagu-lagu irama Malaysia klasik berulang kali. Dunia ini terasa sangat berbeza dengan Perancis yang dingin dan penuh tekanan. Pada sebelah petang, seorang budak perempuan kecil berlari masuk ke rumah dengan riang. Budak perempuan itu berambut hitam pendek, kulitnya sihat, dan senyumannya tidak dapat ditolak. Dia membawa sebungkus mangga dan menghulurkannya terus kepada Olivia. "Untuk Mat Saleh," katanya sambil tersenyum. Olivia terpinga-pinga. Budak perempuan itu ketawa lagi, kemudian duduk di sebelahnya tanpa rasa takut. Dia memperkenalkan dirinya, "Saya Wawa." "Adik Wawa." Olivia tersenyum. Ini adalah senyuman pertama yang muncul selepas berbulan-bulan. "Olivia," katanya sambil menunjuk dadanya. "Olivia." Wawa mengulanginya dengan pelat kanak-kanak. Olivia tertawa kecil. Pak Cik Manan hanya memandang dari jauh. Dia tidak berkata apa-apa. Tetapi di dalam hatinya dia tahu bahawa gadis ini bukan sekadar pelancong yang tersesat. Di sebalik mata birunya yang kosong, tersembunyi kesakitan yang besar. Apabila malam menjelma, Pak Cik Manan memasang pelita minyak tanah. Dia meletakkan segelas air dan sehelai pakaian bersih di sebelah tempat tidur Olivia. Dia tidak perlu berkata apa-apa lagi. Tindakannya sudah cukup untuk menjelaskan segala-galanya. Di luar, bunyi cengkerik mula kedengaran. Angin laut bertiup melalui celah-celah papan, membawa kemasinan yang menenangkan. Olivia terbaring di atas tilam nipis, merenung siling kayu yang tidak kemas. Air mata mengalir senyap, bukan kerana kesedihan, tetapi kerana buat pertama kali setelah sekian lama, dia merasakan dirinya tidak bersendirian. Dia mula bertanya kepada dirinya sendiri secara senyap, "Mungkinkah ini tempat saya berakhir?" Hari-hari berikutnya berlalu seperti bayu lembut. Tanpa sedar, Olivia sudah tinggal di rumah Pak Cik Manan selama 3 hari. Dia masih kurang bercakap, tetapi tubuhnya mula pulih dan fikirannya perlahan-lahan terbuka. Pada waktu pagi, dia akan duduk di anjung rumah papan, merenung ke laut dan burung camar yang terbang di atas perahu-perahu kecil. Setiap hari, Wawa akan berlari kepadanya dengan langkah kecil yang riang. Kadang-kadang membawa buah-buahan, kadang-kadang kuih-muih, atau hanya bercerita dalam bahasa Melayu yang masih tidak difahami sepenuhnya oleh Olivia. Tetapi keikhlasan Wawa tidak datang dari kata-kata, tetapi dari tingkah lakunya yang hangat. Wawa menarik tangan Olivia, mengajaknya bermain di pantai.
Pada mulanya, Olivia menolak, tetapi mata kanak-kanak itu yang merayu melembutkan hatinya. Dia mengikut jejak kaki kecil Wawa, menyusuri jalan pasir, melalui pokok kelapa, sehingga mereka tiba di tepi laut. Kanak-kanak lain sudah menunggu. Mereka ketawa, bermain bola lama, kejar-mengejar, dan bergurau. Apabila melihat Olivia, mereka agak teragak-agak, tetapi Wawa bersuara lantang, "Ini Olivia, kawan saya." Senyuman mereka mekar serta-merta. Seorang budak lelaki kecil sedang melukis sesuatu di atas pasir. Olivia duduk di sebelahnya. Budak itu melukis rumah kecil, matahari besar, dan burung yang terbang. Olivia ketawa, lalu menambah gambar laut dan perahu. Mereka ketawa bersama. Petang itu, sesuatu berubah dalam hati Olivia. Dia merasakan dirinya hidup, bukan kerana tempat yang mewah, atau kerana dia sudah sembuh dari penyakitnya, tetapi kerana buat pertama kali, setelah sekian lama, seseorang menyentuh hatinya tanpa sebab. Kanak-kanak itu tidak peduli dengan masa lalunya, tidak peduli betapa dalamnya luka di hatinya. Mereka hanya mahu bermain, ketawa, dan berkongsi masa. Menjelang malam, Olivia membuka beg kecilnya, mengeluarkan kamera yang telah lama diabaikannya. Dia mula merakam dirinya, merenung ke dalam lensa dan berkata perlahan, "Hari ketiga di Malaysia. Saya masih belum mati, tetapi saya juga belum hidup sepenuhnya. Saya masih tidak tahu mengapa kanak-kanak ini mengambil berat tentang saya, tetapi ini adalah kali pertama saya rasa dilihat sebagai manusia, bukan masalah." I goes up, oh. Dia menutup kamera, kemudian merenung keluar tingkap. Pak Cik Manan sedang duduk di atas kerusi kayu, merenung langit yang penuh bintang. Wawa tidur di pangkuannya, kepala tersengit, pernafasan teratur. Olivia memerhatikan mereka dari sebalik tembok perasaannya yang mula rapuh. Dia berjalan kembali ke bilik, melihat dirinya di cermin kecil. Wajahnya masih pucat, matanya masih bengkak, tetapi ada senyuman kecil di sudut bibirnya hampir tidak kelihatan. Tetapi pada hari itu, Olivia menulis di dalam buku notanya, "Malaysia belum menyelamatkan saya, tetapi mungkin ini bermakna saya tidak mahu pergi lagi." Pagi itu, matahari menyambut dengan lembut. Olivia duduk di birai rumah Pak Cik Manan, merenung ufuk yang berkilauan. Angin laut meniup rambut perangnya yang mula kusut. Di tangannya, ada kamera kecil, satu-satunya benda dari masa lalunya yang tidak mengganggunya. Dia menghidupkan kamera, merenung lensa dengan mata yang tenang, dan mula merakam. Hari kelima. Saya tak tahu sama ada saya akan muat naik ini atau tidak, tetapi saya perlu bercakap dengan sesiapa sahaja yang sudi mendengar. Bunyi ombak mengiringi kata-katanya. Dia menarik nafas dalam-dalam. Ayah saya gantung diri di loteng ketika saya berumur 17 tahun. Sejak itu, ibu saya berubah. Dia tidak menyentuh saya, tidak bercakap dengan saya kecuali untuk memarahi saya. Kemudian, masuk lelaki baru dalam hidup dia. Dia melihat saya sebagai harta benda, bukan manusia. Olivia menundukkan kepala, tangan kirinya menggeletar. Saya pernah melaporkannya, tetapi siapa yang akan mendengar? Apabila ia berlaku, saya dihalau dari rumah. Ibu saya kata, saya perosak hidupnya. Lebih teruk lagi, dia percaya lelaki itu daripada saya. Dia ketawa kecil, tetapi pahit. Kemudian, saya fikir saya boleh lari melalui sekolah. Saya lulus dengan kepujian dalam bidang komunikasi dan masuk ke dunia media, tetapi dunia orang dewasa lebih kejam. Saya difitnah, dituduh bertanggung jawab atas projek yang gagal dan dihancurkan sepenuhnya. Reputasi saya musnah. Mereka berbisik, bergosip, menjadikan saya raksasa. Matanya berair, tetapi dia terus bercakap. Setiap hari, saya buka media sosial hanya untuk melihat wajah saya digunakan sebagai bahan ejekan. Saya mula mengambil 1-2 biji ubat tidur, sehingga saya tidak boleh bangun sehingga tengah hari. Saya hidup, tetapi di dalam, saya kosong. Yes, okay. Kamera terus merakam wajahnya, tidak lagi tenang, tetapi dengan luka yang benar-benar terbuka. Saya fikir Malaysia akan menjadi tempat terakhir saya. Saya telah menulis surat bunuh diri saya dalam bahasa Perancis dan menyimpannya dalam email berjangka hantar. Tapi, saya belum memadamkannya. Saya masih tidak punya keberanian. Tetapi mungkin satu hari nanti saya akan. Dia menutup kamera, lalu memeluk lututnya. Tangisan pecah perlahan-lahan,
tajam, seolah-olah permukaan air di hadapannya juga menangisi kesedihannya. Menjelang senja, Olivia memutuskan untuk berjalan ke dalam kampung. Dia tidak pernah berjalan keluar dari kawasan rumah Pak Cik Manan. Dia berjalan perlahan dan melihat sekeliling. Penduduk kampung menyambutnya dengan sopan. Ada yang tersenyum mesra, walaupun mereka tahu dia tidak memahami sepenuhnya bahasa mereka. Kemudian, matanya terhenti pada sebuah papan kayu biasa yang tertulis, "Kelas Percubaan Bahasa Inggris Percuma." Di hadapannya, beberapa kanak-kanak duduk di bangku, membaca buku-buku lama yang lusuh. Seorang wanita pertengahan umur berdiri di hadapan, memegang papan hitam kecil. Wanita itu menoleh ke arah Olivia dan tersenyum. Dia berjalan mendekat dan bercakap dalam bahasa Inggris dengan sedikit lohat. "Nak tengok budak-budak belajar, mereka gembira kalau ada Mat Saleh datang tengok. Live and here." Olivia mengangguk perlahan. Dia duduk di hujung bangku, memerhatikan kanak-kanak mengejar huruf demi huruf. Mereka begitu teruja, walaupun buku itu koyak dan pensel hampir habis. Seorang kanak-kanak menoleh kepadanya dan berkata, "Boleh aunty tolong saya?" Olivia terkejut, tetapi kemudian tersenyum. Ini adalah kali pertama seseorang meminta bantuannya, bukan kerana mahukan sesuatu daripadanya, tetapi kerana mahu belajar daripadanya. Dia mengambil pensel yang terjatuh di bangku dan mula menulis huruf di atas kertas yang lusuh. Hari itu, Olivia tidak menangis. Hari itu, dia mula teringat siapa dirinya. Pagi itu, suasana di kampung masih hangat diselubungi embun. Cahaya matahari memancar ke daun teratai dan atap dapur. Di dapur, bunyi kuali dan sudip kayu mula berirama. Pak Cik Manan sedang menggoreng ikan kecil yang baru ditangkap. Wawa berdiri di sebelahnya, menunjukkan cili yang terhiris terlalu banyak. Olivia berdiri di pintu dapur, memakai t-shirt lama dan seluar pendek yang dipinjam dari penduduk kampung. Rambutnya diikat ringkas, dan wajahnya kelihatan lebih tenang. Dia menghirup dalam-dalam bau masakan itu. Apabila Pak Cik Manan menoleh dengan wajahnya yang diselaputi tepung, dia tertawa kecil. "Nak ikut pergi pasar?" tanya Pak Cik Manan perlahan. Olivia sedikit terkejut. Dia tidak pernah pergi ke pasar tradisional sebelum ini, tetapi rasa ingin tahu mendorongnya. Dia mengangguk. Perjalanan ke pasar agak mencabar. Jalan tanah yang basah selepas hujan malam tadi membuatkan mereka tergelincir sekali-sekala. Sepanjang jalan, kanak-kanak menyambut. Ada gerai menjual goreng pisang, dan seorang wanita tua menghulurkan ubi kayu bakar kepada Olivia secara senyap. Dia tersenyum dan menerimanya. Apabila tiba di pasar, Olivia terpaku. Matanya terbelalak melihat kemeriahan dan hiruk-pikuk. Kain sarung berwarna-warni tergantung di palang buluh. Bunyi tawar-menawar dan ketawa bergema. Bau ikan masin dan rempah ratus berlegar di udara. Seorang wanita pertengahan umur berjalan ke arahnya membawa semangkuk nasi lemak panas. "Makan dulu, Mat Saleh," katanya sambil tersenyum. Olivia menoleh ke arah Pak Cik Manan dengan wajah keliru. Dia tersenyum dan mengangguk. Olivia mengambil nasi lemak itu, duduk di kerusi plastik di sebelah gerai. Di sebelahnya, dua lagi wanita sedang berbual sambil memilih sayur-sayuran. Mereka memandangnya dan ketawa. "Mat Saleh putih makan nasi lemak, Kamil betul," kata salah seorang daripada mereka. Walaupun tidak memahami sepenuhnya, Olivia turut ketawa. Rasa makanan tengah hari itu ringkas, masin, wangi dan sedap. Tetapi atas sebab tertentu, ia lebih enak daripada setiap hidangan yang pernah dimakannya di restoran mahal di Perancis. Mungkin kerana dia makan dengan hati yang terbuka. Mungkin kerana ini adalah kali pertama dia tidak berasa diperhatikan, diadili atau dihakimi. Selepas makan, dia membantu Pak Cik Manan membeli ikan masin, tomato, dan sabun pencuci kain di sebuah gerai kecil. Olivia tertarik dengan gugusan bunga yang digantung di buluh. Dia merenung bunga-bunga itu lama, seolah-olah ada sesuatu yang mencetuskan ingatannya. Wawa, yang mengikut ke pasar, menarik tangan Olivia dan membelikannya gugusan bunga melur. "Untuk aunty, bagi rumah cantik," kata Wawa sambil menyematkannya di rambut Olivia. Air mata hampir mengalir, tetapi Olivia menahannya. Dia tidak mau menangis hari ini. Dia hanya mau menikmati saat itu tanpa kesakitan, tanpa beban. Petang itu, Olivia duduk di tepi tingkap,
merenung gugusan bunga melor yang kini diletakkan di dalam botol sos lama. Dia membuka buku notanya. Hari ini saya makan nasi lemak, ketawa dengan wanita yang namanya pun saya tidak tahu, dan rasa lebih hidup daripada 10 tahun di negara saya. Yang pelik, saya mula takut. Bukan takut berada di sini, tetapi takut kehilangan tempat ini jika suatu hari saya perlu kembali ke masa lalu. Bunyi dari pasar yang sudah ditutup masih berlegar di fikirannya, ketawa wanita. Kanak-kanak kecil berlari, dan kehangatan yang tidak dapat dijelaskan oleh mana-mana bahasa. Di kampung yang tidak pernah dikenalinya, Olivia mula menemui sebahagian daripada dirinya yang pernah hilang. Pagi itu, langit mendung menyelubungi kampung. Angin laut lebih kuat daripada biasa. Udara terasa berat. Olivia bangun lebih awal daripada biasa, seolah-olah ada sesuatu yang menghentak di dalam dirinya. Malam tadi, bunyi burung juga lebih senyap. Dia berjalan ke dapur, mendapati dapur kosong. Tiada bunyi kuali, tiada bau gorengan, dan tiada Pak Cik Manan yang sedang membaiki jala. Olivia menoleh ke bilik lelaki tua itu. Pintu masih tertutup. Pak Cik Manan, dia memanggil. Tiada jawaban. Olivia perlahan-lahan menolak pintu. Pak Cik Manan terbaring di atas tilam nipis. Wajahnya pucat, pernafasannya pendek dan cepat. Olivia panik. Dia berlari keluar dari rumah untuk meminta pertolongan. Mendengar jeritannya, penduduk kampung segera datang. Seorang wanita membawa minyak angin dan kain sejuk. Seorang lelaki muda mengangkat tubuh Pak Cik Manan dan membawanya ke klinik kecil di kampung. Olivia menaiki teksi motosikal bersama Wawa. Wawa memeluknya dari belakang sepanjang masa. Di klinik, Olivia hanya mampu menunggu. Wajahnya pucat, jantungnya berdegup kencang. Seorang jururawat keluar dari bilik pemeriksaan dan menjelaskan perlahan-lahan. Dengan bantuan terjemahan daripada penduduk kampung lain, dia faham. Pak Cik Manan diserang stroke. Dia memerlukan rehat sepenuhnya. Saraf di bahagian kiri badannya lemah. Olivia terdiam. Apabila semua penduduk kampung kembali kepada aktiviti mereka, Olivia memilih untuk tinggal di sisi katil Pak Cik Manan. Dia menggenggam tangan lelaki tua itu yang kini menggeletar sedikit. Wajah Pak Cik Manan masih tenang, tetapi matanya penuh dengan keputusasaan. "Mengapa saya takut kehilangan awak?" bisik Olivia dalam bahasa Inggris. Pak Cik Manan tidak menjawab. Dia hanya merenung siling bilik, kemudian memandang Olivia dengan pandangan yang dalam. Dia tidak memahami bahasa yang dituturkan Olivia, tetapi perasaan tidak memerlukan terjemahan. Mata mereka bertentangan, dan dalam keheningan itu, Olivia merasakan hatinya hancur. Menjelang malam, Olivia duduk di sebelah katil, mengurut kaki Pak Cik Manan yang sejuk. Wawa tidur di kerusi. Dalam keheningan itu, Olivia membuka kameranya sekali lagi. Hari ke-7. Hari ini, saya rasa kehilangan sebelum ia benar-benar hilang. Saya sudah tiada ayah. Saya fikir saya tidak perlukan sesiapa. Tetapi apabila Pak Cik Manan sakit, saya rasa seperti kanak-kanak yang ditinggalkan bersendirian dalam ribut. Matanya berair. Dia tidak pernah bertanya tentang masa lalu saya. Tidak pernah bertanya tentang pekerjaan saya. Tidak pernah bertanya mengapa saya di sini. Dia hanya memberikan katil, makanan, dan ketenangan yang sunyi. Sesuatu yang tiada sesiapa di Perancis pernah berikan kepada saya. Dia menutup kamera, lalu menundukkan kepala. Ini adalah kali pertama dia berdoa. Bukan dengan bahasa keagamaan yang biasa, tetapi dengan hasrat murni di dalam hati, berharap agar lelaki tua itu tidak pergi. Kerana jika Pak Cik Manan pergi, Olivia tidak tahu sama ada hatinya akan cukup kuat untuk menanganinya. Pak Cik Manan berada di klinik kampung selama 3 hari. Olivia hampir tidak pernah beredar. Dia menukar kain basah di dahinya dan membacakan cerpen dalam bahasa Inggris yang cuba diterjemahkannya seberapa yang boleh selama berjam-jam, walaupun Pak Cik Manan hanya membalas dengan anggukan atau senyuman. Wawa pula kerap membawa bunga liar atau lukisan kecil yang dilukisnya sendiri, berharap dapat membuatkan Pak Cik Manan ketawa. Pada suatu petang, langit mendung. Angin laut membawa bau tanah yang lembab. Olivia pulang sebentar ke rumah untuk mengambil pakaian bersih. Di hadapan pintu rumah, dia melihat ketua kampung memegang sepucuk surat putih dengan setem asing. "Ini untuk kamu. Dari luar negara," katanya sambil menghulurkan surat itu. Olivia menerimanya dengan kening berkerut.
Dia mengenali tulisan tangan itu, kukuh, dingin, dan kemas. Ia dari ibunya. Dia membuka sampul surat dengan tangan yang menggeletar dan mula membaca. Olivia, saya dengar kamu di Malaysia. Saya tak tahu dari mana kamu dapat idea gila ni, tapi saya nak kamu balik secepat mungkin. Kita ada banyak perkara untuk dibincangkan. Saya rindu kamu. Dunia ni terlalu kejam untuk wanita seperti kamu. Jangan lari terlalu lama. Kamu masih anak saya. Ibu. Matanya panas, tubuhnya kaku. Sudah lama dia tidak membaca perkataan anak saya dari wanita itu. Tetapi perkataan itu terasa datang dari ibu yang sama yang pernah menghalaunya. Ibu yang memilih untuk mempercayai pemangsa daripada anak perempuannya sendiri, tetapi kini memanggilnya pulang, seolah-olah luka itu tidak pernah wujud. Olivia duduk di atas papan rumah, memeluk lututnya. Dia membaca surat itu berulang kali. Sebahagian dirinya mahu marah, sebahagian mahu menangis, dan sebahagian lagi berasa keliru. Menjelang senja, dia kembali ke klinik. Pak Cik Manan kelihatan lebih baik. Wawa tidur di sudut bilik. Olivia duduk di sebelah katil dan mengeluarkan surat itu. Dia merenung wajah Pak Cik Manan, lalu berkata perlahan, Pak Cik Manan, saya dapat surat dari ibu saya. Sudah tentu Pak Cik Manan tidak faham, tetapi Olivia terus bercakap. Dia mahu saya pulang. Tapi saya tak tahu rumah di mana lagi. Olivia menundukkan kepala, menahan air mata. Pak Cik Manan mengangkat tangannya yang lemah, menyentuh jari Olivia. Sentuhan yang lembut itu begitu menyembuhkan. Olivia mendongak memandangnya, lalu menggenggam tangannya erat. Dia tidak tahu sama ada dia harus memaafkan atau tidak memaafkan, tetapi dia tahu satu perkara. Di tempat yang jauh dari tempat kelahirannya, dia menemui orang yang mengajarnya untuk menjadi manusia sekali lagi. Malam itu, dia merakam vlog pendek. Surat dari Perancis mengingatkan saya bahawa luka lama belum sembuh. Tapi di sini, saya sedang belajar bahawa rumah bukanlah struktur yang boleh dipindahkan, bukan orang yang melahirkan kita. Rumah adalah di mana kita boleh difahami tanpa perlu menjelaskan luka kita. Dia menutup kamera, lalu merenung langit malam Terengganu yang gelap, penuh bintang. Ini adalah kali pertama Olivia merasakan dirinya mempunyai pilihan. Hari-hari di kampung berlalu perlahan dan bermakna. Pak Cik Manan mula pulih, walaupun berjalan masih lemah dan perlu dipapah. Olivia menjaganya dengan sabar, membantunya berlatih berdiri, menyediakan makanan, dan kadang-kadang membacakan cerita dongeng dalam bahasa Inggris yang cuba diterjemahkannya sejelas mungkin. Penduduk kampung mula mengenali Olivia. Bukan lagi sekadar Mat Saleh yang ditemui di pantai, tetapi sebahagian daripada mereka. Dia sering mengikut ke pasar, mengupas jagung bersama wanita, dan ketawa walaupun tidak memahami setiap perkataan. Pada suatu petang, guru sekolah rendah tempatan datang ke rumah. Namanya Cikgu Hasnah, seorang wanita berkacamata, dengan senyuman yang tenang dan mata yang penuh ingin tahu. Kami dengar kamu boleh berbahasa Inggris, katanya dalam bahasa Inggris yang agak baik. Kanak-kanak di sekolah mahu belajar. Sumber kami terhad, tetapi mungkin kamu mahu membantu. Olivia terdiam. Dia merenung Cikgu Hasnah, kemudian menoleh ke arah Wawa yang sedang melukis di sudut bilik. Saya akan cuba, jawabnya perlahan. Isnin berikutnya, Olivia berdiri di hadapan bilik darjah kecil di hujung kampung. Bilik itu panas, tingkap hanya ditutup dengan bidai nipis. Papan hitam sudah pudar. Tetapi kanak-kanak duduk dengan penuh semangat, mata bersinar-sinar. Wawa duduk di barisan hadapan, tersenyum penuh harapan. Olivia menulis huruf A di papan hitam, lalu menyebut, Kanak-kanak mengikut. Ada yang ketawa kerana sebutan yang lucu, tetapi itu tidak mematahkan semangat mereka. Mereka mahu belajar, dan Olivia merasakan bahawa ini adalah perkara yang sepatutnya dia lakukan sejak lama dahulu. Hari demi hari, kelas itu menjadi rutin. Setiap petang, kanak-kanak datang dengan buku-buku lusuh, pensel patah, dan semangat yang tidak pernah padam. Olivia mula mengingati nama mereka satu persatu. Akil yang suka bertanya soalan, Lin yang takut untuk bercakap, dan preman yang selalu datang lewat tetapi paling cepat faham. Di rumah, Olivia mula mengisi buku notanya dengan kosa-kata baharu. Mengajar bukan tentang pengetahuan. Ia tentang kebersamaan. Mereka tidak sempurna, tetapi mereka menerima saya seadanya, dan saya mula menerima diri saya. Pak Cik Manan kini akan duduk di kerusi kayu setiap petang
dan mengangguk puas apabila melihat kanak-kanak ketawa dan keluar masuk rumah kecil itu. Pada suatu malam, ketika Olivia duduk di bawah langit yang penuh bintang, Wawa duduk di sebelahnya. "Kak Olivia," katanya perlahan, "kalau akak pergi, Wawa akan rindu sangat." Olivia menoleh ke arah mata yang polos itu. "Saya tak tahu nak pergi mana lagi, Wawa." Wawa menundukkan kepala. "Kalau akak pergi negara asing balik, jangan lupa kampung ni ya." Olivia mengeluh. Dunia luar pernah mengoyakkannya menjadi kepingan, tetapi kampung kecil ini, walaupun serba kekurangan, telah menjahit semula hatinya. Dia mendongak ke langit, lalu berbisik kepada dirinya sendiri, "Mungkin ini tempat yang ditakdirkan untuk saya." Pagi itu, langit cerah, laut tenang, angin bertiup membawa kemasinan yang menenangkan. Di anjung rumah kayu, Olivia dan Pak Cik Manan duduk bersama. Dia menyuapkan bubur nasi kepadanya, dan kadang-kadang ketawa melihat Wawa menari-nari di sekeliling mereka. Gadis kecil itu menari seolah-olah dia seorang penari profesional, walaupun kakinya tersadung sendiri sekali-sekala. Hari ini, Olivia akan merakam vlog yang berbeza. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sesiapa sahaja yang mungkin berdiri di tebing seperti dirinya di masa lalu. Dia meletakkan kamera di atas meja kayu, menghidupkannya, dan duduk. Hari ke-10. Saya fikir video ini akan menjadi rakaman terakhir saya, bukti bisu bahawa saya pernah wujud. Tetapi saya masih di sini. Dia merenung lensa dalam-dalam. Saya datang ke Malaysia dengan tujuan untuk menamatkan segala-galanya. Tetapi tempat ini menyelamatkan saya. Bukan dengan teknologi, bukan dengan terapi canggih, tetapi dengan orang yang melihat mata saya, bukan kesilapan yang saya lakukan, dan orang yang membenarkan saya berada di sisi mereka. Bunyi ombak mengiringi kata-katanya. Pak Cik Manan, kanak-kanak yang memanggil saya Kak Olivia, penduduk kampung yang tersenyum kepada saya tanpa sebab. Mereka tidak tahu siapa saya, tetapi mereka menyentuh jiwa saya dengan cara yang paling mudah. Matanya berkaca-kaca. Saya masih takut. Tetapi kini, ada sesuatu yang lebih kuat daripada ketakutan saya. Saya mahu hidup. Dia menarik nafas panjang. Ya, saya mahu hidup. Kamera merakam ketenangan itu. Angin meniup rambutnya. Kemudian kedengaran ketukan perlahan di pintu. Cikgu Hasnah membawa berita. Vlog awak sebelum ini ditonton ramai orang di internet, Olivia. Ramai yang menghantar email ke sekolah di kampung. Mereka terinspirasi. Mereka kata, kamu telah menyelamatkan mereka. Olivia terdiam. Dia memandang skrin kamera, tidak berani percaya. Cikgu Hasnah menyambung. Malah, kumpulan komuniti antarabangsa mahu membantu membina perpustakaan kecil di sini. Mereka kata, kerana kamu. Emosi dalam dada Olivia meluap. Bukan kerana kemasyhuran, tetapi kerana kesakitan yang panjang yang pernah membuatnya ingin menghilang, kini menyembuhkan orang lain. Menjelang petang, penduduk kampung berkumpul di balai raya kecil. Mereka mengadakan kenduri kesyukuran ringkas. Bukan untuk sambutan besar, tetapi untuk berterima kasih kepada Olivia. Wanita-wanita membawa hidangan istimewa mereka. Kanak-kanak menyanyikan lagu bahasa Inggeris ringkas yang diajarkan Olivia kepada mereka. Di tengah-tengah keramaian itu, Pak Cik Manan berdiri dengan tongkatnya dan berkata dengan suara yang lembut tetapi tegas, "Kamu bukan orang asing lagi, Olivia. Kamu adalah keluarga kami." Kesunyian meliputi suasana. Olivia memejamkan mata, air matanya mengalir. Bukan kerana kesedihan, tetapi kerana ini adalah kali pertama dia berasa benar-benar pulang. Matahari perlahan-lahan terbit dari belakang bukit kecil di timur kampung. Langit bertukar oranye dan emas, menyinari atap rumah kayu dan perahu nelayan yang berlabuh perlahan di jeti. Olivia, memakai kain sarung kapas yang dihadiahkan penduduk kampung, berdiri di tepi laut, merenung lautan yang suatu ketika dahulu hampir menjadi kuburnya. Tetapi kini, permukaan air itu adalah saksi perubahan hidupnya. Di tangannya, ada surat balasan untuk ibunya. Selepas ragu-ragu selama beberapa minggu, akhirnya Olivia menulisnya. Bukan dengan kemarahan, tetapi dengan ketenangan. Ibu, saya tidak akan kembali ke Perancis sekarang. Tetapi saya memaafkan ibu. Saya berada di tempat yang mungkin ibu tidak faham, sedang menyembuhkan diri. Saya baru belajar untuk berjalan semula, secara fizikal dan mental. Saya tidak benci.
Saya hanya perlukan masa. Saya harap kali seterusnya kita bertemu, saya akan sempurna dan ibu sudah bersedia untuk mendengar. Beberapa surat itu belum dihantar, tetapi dia tahu hari itu akan tiba. Hari itu, pembinaan perpustakaan kecil bermula. Vlog Olivia telah ditonton ratusan ribu kali, dan sumbangan dari komuniti antarabangsa mengalir masuk setelah kisahnya tersebar. Olivia tidak pernah meminta apa-apa, tetapi ceritanya telah menyentuh hati yang tersembunyi di sebalik banyak skrin. Penduduk kampung bekerja sama, mengangkat kayu, mengecat dinding, dan menyusun buku di atas papan. Di hadapan bangunan kecil itu, tertulis, Perpustakaan Harapan, untuk setiap jiwa yang pernah terfikir untuk berputus asa. Dan di perpustakaan itu, Olivia mula mengajar kanak-kanak dengan semangat yang disuburkan dari luka yang pernah dipeluk dan diterimanya. Dia tidak malu dengan masa lalunya lagi. Dia mengubahnya menjadi kuasa. Dia bukan lagi gadis yang tersesat itu. Pada suatu malam, selepas kelas berakhir dan kanak-kanak pulang, Olivia duduk di tangga perpustakaan, merenung langit. Pak Cik Manan duduk di sebelahnya dengan tongkat, wajahnya penuh ketenangan. "Terima kasih, Pak Cik Manan," kata Olivia perlahan. Pak Cik Manan hanya mengangguk. Dia kurang bercakap sejak awal, tetapi kehadirannya sudah cukup. Dari kejauhan, Wawa berlari membawa 2 cawan teh suam. Dia duduk di tengah, meletakkan kepalanya di bahu Olivia. "Kak Olivia, sekarang akak orang Malaysia, kan?" tanyanya polos. Olivia tersenyum. "Mungkin." Dia merenung langit malam Terengganu yang penuh bintang, lalu memejamkan matanya seketika. Dia datang ke sini untuk mati, tetapi Malaysia telah memberikannya kehidupan, bukan sekadar hidup, tetapi sebab untuk terus berjalan. Dan kisah dia belum berakhir. Ini hanyalah permulaan. Setiap jiwa yang terluka sebenarnya berpeluang untuk menemui cahaya baharu. Kadang-kadang, ujian yang paling gelap membawa kita ke tempat yang paling terang. Kisah ini mengingatkan kita bahawa tindakan kebaikan, walaupun kecil, boleh menjadi jambatan penyelamat bagi orang lain. Terima kasih kerana menonton sehingga tamat. Jika kisah ini telah menyentuh hati dan memberikan inspirasi kepada anda, jangan lupa tinggalkan komen, tekan suka dan langgan untuk menyokong saluran ini terus menyebarkan kisah-kisah bermakna. Mari jadikan cerita sebagai medium untuk berkongsi kehangatan dan niat baik. Jumpa lagi.